Assalamualaikum, apa khabar korang? Aku ada dekat Thailand ni, dekat Pattaya. Hari ni kita akan pandu uji Continental Comfort Contact 7. Ini Thailand generasi ke-7 daripada Continental, geng Comfort Contact ni. Dan ianya adalah satu tayar yang memang agak famous jugalah, popular juga di kalangan pembeli-pembeli tayar yang agak affordable. Dan tayar ni memang dia terkenal sebagai tayar yang selesa. Antara sebab dia selesa kerana bunyi tak bising lah. Tayar ni bunyi tak bising, tapi dia juga tahan lama. Boleh juga tahan lama juga. Jadi kali ini dia menggunakan Zen, iaitu Zero Shock Pattern, Everflex Compound dan Noise Muter. Itu tiga komponen utama dia lah. Jadi bila kita tengok tayar ni, dia memang mempunyai beberapa ciri yang agak unik sekali lah. Antaranya yang dia panggil Zero Shock Pattern ni, tayar dia mempunyai apa yang dia panggil ribs lah. Dia tak terputus-putus lah. Selalu kita ada macam blok kan, tayar ni tak ada. Dia rib yang berterusan. Jadi bila rib tu berterusan, dia tak ada hentakan. Tiap-tiap kali blok tu bertuh dengan jalan, dia bunyi dia menjadikan bunyi dan gegaran. Jadi dengan menggunakan ribs yang berterusan macam ini, ianya tidak menghasilkan bunyi yang terlalu kuat. Dan dia juga ada juga potong-potong sides ke tepi itu untuk membantu tayar ataupun blok tu conform lebih daripada jalan, menjadikan dia lebih lembut dan juga ruang untuk air untuk lalu dan keluar. Dia juga menggunakan compound yang lebih lembut daripada sebelum ini dan compound ni tapi direka bentuk dengan bergabung dengan thread pattern tadi tu yang punya lebih kontak, membantu juga untuk mengekalkan dia punya mileage supaya dia tidak cepat habis lah, walaupun dia punya tayar yang lembut dan senyap. Kemudian dia ada apa yang dia panggil Everflex Compound tadi yang saya cakap tu, dan compound ni memang direka bentuk untuk membantu dia lebih boleh melekat pada jalan lah. Dan bila dia boleh ikut bentuk jalan tu, maksudnya ada mukaan batu kan, halus kan, tar kan, dia boleh mengikut bentuk jalan tu dengan lebih lembut. Jadi ini membantu untuk mengurangkan bunyi. Dan yang terakhir sekali, dia punya noise muter. Jadi noise muter ni ada dua komponen yang agak penting. Yang pertama sekali, dia ada noise breaker. Jadi kalau kita tengok dekat tengah-tengah antara ribs tu, dia ada macam getah yang tonjol-tonjol tu. Getah-getah tu dia memecahkan gelombang bunyi. Pasal bila tayar tu dengan jalan, dia akan menghasilkan gelombang bunyi. Dan gelombang bunyi tu dia akan lalu melalui lubang-lubang ataupun ruang yang antara tayar tu, bunga tayar tu. Dan bila kena kat situ, dia pecahkan. Dia macam orang panggil wave breaker kat tepi pantai lah. Itu cara dia berfungsi untuk mengurangkan gemar ataupun mengecilkan gemar. Dan yang keduanya, dia ada apa yang dia panggil Helmholtz resonator. Jadi Helmholtz ni seorang jurutera Jerman lah, tahun 18 lebih awal 19 penghujung abad ke-19 dan awal abad 20. Dan dia telah memahami satu konsep di mana bila kita ada macam botol, kita tiup botol kan, dia menghasilkan bunyi yang berbeza-beza. Jadi mereka menggunakan Helmholtz resonator ni untuk shift the tone of the tayar. Jadi nada bunyi tayar tu dia menjadi lebih rendah lagi. Jadi manusia ni, kita punya telinga ni memang di tuning ni kita ialah untuk nada pitch tinggi, kita cepat tangkap. Ini antara sebabnya ialah kerana bila budak-budak kecil kan, dia menangis kita kan pitch tinggi kan. So kita punya telinga kita lah, termasuk lelaki ke perempuan ke, kita lebih cepat tangkap bunyi yang nada pitch tinggi. Bila budak-budak ni kan menangis kan pitch tinggi kan. So itulah antara sebabnya kenapa kita find high pitch noise more lebih senang kita dengar dan lebih annoying lah kalau dia persistent lama. So bila kita menurunkan gemar tu ke bawah ataupun nada tu ke bawah lebih rendah, kita berasa kurang jengkel dengan bunyi tersebut. Jadi mereka menggunakan benda ni lah yang dia panggil Helmholtz resonator ni. Dan kalau kita tengok Helmholtz resonator ni, dibentuk dia macam besar, kecil dan besar balik di bawah. Tapi kalau kita tengok di bunga tayar tu, dia nampak macam lubang tebuk masuk ke dalam lah. Tapi kat dalam tu dia adalah satu ruang yang lebih besar daripada corong kecil itu. So ini membantu untuk menjadikan tayar ni juga lebih senyap. Jadi untuk saiz pula, tayar kereta ni dia untuk dia bukan tayar yang super expensive, tak. Dia tayar yang kiranya medium range lah. Medium range untuk kereta-kereta yang mampu milih, pasal dia mula dari tayar 13 inci naik sampai ke 16 inci lah. Dan range dia punya profile tu daripada 70, ada setinggi 70 dan 55 lah paling low profile. So tayar ni memang bukan untuk really high performance, pasal dia punya profile pun tak begitu rendah, tetapi cukup untuk memberikan keselesaan lah, terutamanya untuk yang profile 60, 65 dan 70 lah. So bila kita bersembang dengan Continental, memang dia membuat
usaha yang agak macam-macam jugalah untuk memastikan tayar ni mendatangkan kesan yang betul kepada pembeli-pembeli. Jadi dia kata antara benda yang paling penting yang pembeli suka ialah bunyi rendah, iaitu dia nak tayar yang senyap dan tayar tu mileage dia jauh lah. Biasa kita kan, kita mesti nak mileage jauh dan kita nak tayar yang tak bising sangat. Jadi bila kita tengok macam tu, kita tahu bahawa ini memang produk yang agak sesuai lah untuk pembeli-pembeli kebanyakan orang, di mana kita tidak memandu terlalu laju dan kereta kita pun kereta yang biasa, tidaklah boleh pergi laju sangat. So ini memang tayar yang direka bentuk untuk kegunaan tersebut. Okey, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, korang datang balik. Sekarang kita akan ada sesi pandu uji dan kita mungkin akan bagi breakdown yang lebih banyak lagi lah, dengan lebih tepat lagi. Kalau ada apa-apa yang specifically korang nak tahu mengenai tayar Continental ataupun teknologi tayar secara amnya, boleh bagi tahu. Sebagai contoh, mungkin korang nak tahu kenapa tayar EV sangat mahal. Sebenarnya kita pun dah ada bersembang dengan orang teknikal Continental dan dia dah cerita kenapa tayar EV itu lebih sukar untuk dihasilkan, dan oleh sebab itulah dia adalah mempunyai harga yang lebih tinggi sikit. Tapi kalau nak tahu, hampa kena datang balik. Kita akan buat satu video yang asing lah untuk benda tu, sebab itu satu isu yang memang besar. Bila kita tengok dalam dunia tayar ni juga, macam-macam benda sedang berubah dari segi teknologi kereta, yang menyebabkan syarikat tayar juga terpaksa bertindak balas lah, ataupun menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kereta-kereta sekarang dan cara pemanduan sekarang, di mana lebih banyak teknologi pembantuan pemandu, macam adaptive cruise control, macam ada lane keeping assist dan pelbagai-bagai lagi lah. Macam biasa yang ABS, ESC itu pun semua ada. Jadi semua ni sebenarnya faktor-faktor yang boleh mengubah apa itu tayar dan macam mana tayar itu digunakan. Jadi dengan itu, pelbagai teknologi baru terpaksa digunakan, pelbagai ujian baru terpaksa dilakukan untuk memastikan prestasi tayar di zaman sekarang ni sesuai dengan prestasi kenderaan baru, yang mana mungkin lebih laju, mungkin lebih bantuan pemandu, dan mungkin boleh travel dengan lebih jauh lagi sebab lebih selesa. Ini semua faktor-faktor yang membuatkan teknologi tayar juga boleh terpaksa berevolusi lah, ataupun berubah mengikut peredaran zaman. Dan banyak juga macam-macam benda yang interesting dalam teknologi tayar ni, cuma kadang-kadang sukar untuk kita ceritakan kerana ianya melibatkan benda-benda macam compound. Compound tu macam mana saya nak cerita, saya pun tak faham. Sukar nak cerita sebab diorang pun tak boleh nak cerita secara halus, pasal itu antara diorang punya rahsia-rahsia syarikat lah. Compound ni sebenarnya adalah elemen yang sangat penting, lebih penting lagi daripada tread pattern ataupun bunga tayar itu tersebut. Okey, sampai situ je video kita kali ini. Tolong sikit, tolong tekan butang subscribe, tolong tekan butang like dan butang kongsi dengan kawan-kawan untuk bantu aku sikit lah. YouTube punya algoritma dia suka bila hampa tekan butang like dan tekan butang share. Mandu Malaysia, Mana yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.